Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu lagi dalam sesi sembang santai kita. Dalam sesi orang kata bual bicara kita tentang satu topik yang paling best, satu topik yang hangat diperkatakan. Apa dia? Pasal gaji, pasal compensation, maybe pasal pendapatan SHO masa sekarang ni. Dan ada banyak saya pun dapat banyak pertanyaan tentang apa market yang ada sekarang ni, bagaimana keadaan market safety sekarang ni, adakah ia okey ke tak okey dan sebagainya. Dan ada juga yang tanya, "Oi, betul ke gaji safety ni makin safety ni dah tak ada orang kata harapan lagi ataupun tidak ada masa depan lagi?" Okay, so that's why pada malam ni insyaAllah kita akan berkongsi beberapa perkara. Kita akan berkongsi beberapa angle maklumat yang akan memberikan anda sedikit kekuatan, memberikan anda sedikit motivasi bahawa kita dalam safety ni ada faktor-faktor yang menyebabkan gaji itu turun atau naik. So kita tak nak kita berkata secara sembrono saja. Kita tak nak kita berkata sebagai orang kata mengikut emosi saja. Dan kita tak nak juga kita berkata orang kata hanya mengikut sedap mulut saja. Kerana apa? Ditakuti apa yang kita katakan tadi tidak akan menunjukkan kebijaksanaan kita. Itu kita kena faham. Kerana apa? Macam mana saya bagi tahu, kita kena faham dalam hidup ni akan ada umpama roda. Ada masanya kita naik, ada masanya kita turun, ada masanya kita kat tengah-tengah, ada masanya maybe kita bersemangat, ada masanya kita down, ada masanya kita maybe blur, katak. Okay? Dan begitu juga dalam perjalanan kita daripada point A ke point B. Akan ada pelbagai keadaan yang akan kita tempuhi. Akan ada pelbagai keadaan yang akan kita temui. Dan ada banyak keadaan yang akan mencabar kita. Tapi apa yang paling penting tuan-tuan, bukanlah destinasi itu saja. Yang paling penting bukanlah orang kata berapa yang kita dapat. Yang paling penting adalah bukan saja berapa nilai yang maybe kita diberi. Tapi yang paling penting sekali dalam keadaan sekalipun adalah kita sentiasa bersedia. Apa dah? Bersedia untuk menghadapi apa pun cabaran yang akan mendatang. Dan always remember that sejarah akan berulang. Situasi akan berulang. Keadaan akan berulang pun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersedia. Bagaimana kita menyediakan diri kita, meletakkan diri kita pada position yang sebenar. Itu penting. Okay? So therefore, memang gaji adalah satu perkara yang subjektif. Tapi setiap perkara itu ada asbab dia. Setiap faktor perkara itu ada penyebab dia, sama ada dia akan turun atau naik. Dan setiap perkara itu ada value dan nilai dia yang kita akan kongsi bersama. So therefore, dalam session saya dalam 45 ni kita akan berkongsi apa perkara yang anda kena faham dan apa perkara yang anda kena bersedia supaya kita faham faktor-faktor yang akan menyebabkan turun naiknya gaji, berapa nilai anda, berapa orang nak bayar, berapa gaji yang anda patut dapat. Faham saya? So we have to understand that particular concept. So kita akan berjaya meletakkan diri kita pada position yang lebih baik. Okay? So siapa yang ada kat sini, bagi tahu Assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa. Okay? Dan jangan lupa juga share dan juga berkongsi dengan kawan-kawan maklumat ni supaya kita sentiasa bersedia untuk menghadapi perjalanan kita. Always remember tuan-tuan, profession adalah perjalanan. Perjalanan daripada point A ke point B. Daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain untuk lebih baik lagi. Tapi yang paling penting bukan perjalanan itu saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersedia. Apa dah? Bagaimana kita bersedia. Yes. Okay, good. Siapa yang ada kat situ? Hello, Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, saya Fakrul Anwar, mentor Syekh Masanda. Dan insyaAllah malam ni kita akan berkongsi lagi bagaimana kita nak empower diri kita, bagaimana kita nak bersedia untuk menghadapi perjalanan ini, turun naiknya gaji, maybe kehilangannya kerja dan sebagainya. Tapi kita kena faham dalam perjalanan, bila kita tahu apa yang akan kita tempuh, apabila kita tahu apa yang akan kita hadapi, dan kita tahu apa yang akan kita temui dalam perjalanan, kita akan lebih bersedia. Okay, so itu yang kita nak. Dan saya di sini untuk bershare dengan anda siapa yang kita nak persalahkan sekiranya berlakunya gaji murah atau sebagainya. Faktor-faktor ini kita kena tahu, dan faktor-faktor ini akan menyebabkan kita lebih bersedia. Benar? Lebih bersedia
Kenapa? Saya nak anda bersedia. Saya tak nak anda membuta tuli. Saya tak nak anda caught by surprise lagi. Saya tak nak anda orang kata apa ni, komplain saja. Kerana apa? Manusia ada dua jenis. Ingat on that part. Hai, Waalaikumsalam. Hai, salam, apa khabar, Bini? Okey, siapa yang dah ada kat sini? Say Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, malam ni kita akan ada setengah jam untuk bersama. Saya, Fakrul Anam, Mentor Syed Masanda. Kita akan berkongsi untuk recharge bateri kita. Bersedia untuk menghadapi apa juga perjalanan dalam hidup ni supaya kita lebih kuat. Always remember that. Okey, siapa yang ada kat sini? Bagi salam. Hai, kita ada siapa? Arisa. Apa khabar, Arisa? Okey, kita ada Zudin. Zudin, apa khabar, Zudin? Dan kita ada juga kata Boy daripada Indonesia. Apa khabar, Boy dari Indonesia? Memang market kerja di mana-mana pun akan ada cabaran. Tapi kita akan berkongsi apa persediaan kita. Itu paling penting, betul? Kita bukan nak menghindari pada siapa-siapa je. Kita nak bersedia. Apa dah? Bersedia. Perjalanan juga adalah sesuatu pengembaraan yang kita kena bersedia dengan bekalan kita. Orang yang tak bersedia dengan bekalan akan tewas dalam perjalanan, dan orang yang tidak ada bekalan akan juga kecundang dalam perjalanan. So therefore kita kena bersedia dengan bekalan kita, dan saya akan share dengan anda apa bekalan-bekalan yang kita perlu tahu dan perlu ada untuk menyediakan diri kita. Okay, good. So sampai dekat sini, sampai salam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Nazli, apa khabar, Nazli? Gaji tak cukup ni, Bu. Tulis kat situ. Banyak ke sikit, itu rezeki. Yang paling penting adalah kecukupan, bukan berarti banyak atau sikit. Tulis kat situ. Kecukupan bukan banyak atau sikit. Kecukupan adalah bila hati rasa bersyukur dengan apa yang ada. Boy. Okay, good. Anda dapat. Kita ada Suresh, apa khabar, Suresh? Arif, apa khabar, Arif? Alhamdulillah. So kita ada juga Ahmad Faizal. Faizal, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar, Syed Faizal? Sehat? Okay, kita ada juga Faisal. Faisal, apa khabar, Faisal? Kita ada Azrul juga, Lin, Lin kita ada juga. Okay, good. So, semalam kita dah share dua perkara yang akan mempengaruhi gaji ataupun maybe compensation ataupun salary sesuatu profession itu. Pertama adalah kita panggil apa dah? Faktor luaran, faktor yang di luar kawalan kita. Yang kedua adalah faktor dalaman yang under our control. So therefore malam ni saya akan berkongsi 3 hingga 5 perkara lah. Apa faktor luaran yang kita tidak ada kontrol pada keadaan tersebut, yang akan efek gaji anda. Anda kena tahu ni, gaji setiap orang ataupun siapa saja akan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Dan malam ni saya akan share dengan anda apa dah? Faktor luaran yang anda tidak ada kontrol dan anda tidak ada kuasa untuk maybe merubah dia. Tapi apa yang akan anda buat? Okey, siapa yang ada kat sini tolong tulis kat bawah tu. Tulis kat bawah ni apa yang kena buat. Pertama adalah faktor luaran. Okey. Faktor luaran ni adalah suatu faktor yang kita tidak ada kawalan. So tak perlu kita nak merengek ke apa, ataupun orang kata komplain dan sebagainya, kerana ia akan membuang tenaga, buang masa kita, maybe buang konsentrasi kita. Faham tak? Bila faktor luaran yang kita tidak boleh bersedia. Okey, tulis kat bawah ni. Siapa yang ada kat ni jangan lupa tulis, dan ingat sebaik-baik manusia boleh beri manfaat orang lain, dan nota anda maybe boleh beri manfaat dekat orang lain, betul? So faktor luaran adalah faktor yang kita tidak boleh kawal. Faktor yang sesuatu yang di luar kuasa kita. Dan apa yang kita kena buat untuk faktor luaran ni? Kita kena buat 3 perkara. Yang pertama, kita kena bersedia. Bersedia. Kedua, kita kena sentiasa alert. Dan ketiga, kita kena standby. Apa dah? Standby. Standby dengan apa? Dengan physical, mental, emosi kita dan juga faktor ekonomi yang kita ada. Itu penting. Okay, good. So, bila kita lebih bersedia, then kita akan sentiasa, orang kata, maybe berlapang dada dalam keadaan tersebut. Dapat. Okay, good. So, faktor yang kedua yang saya share juga adalah dipanggil faktor dalaman. Faktor dalaman adalah faktor yang menentukan gaji kita yang boleh kita kawal. Faktor yang menentukan gaji ataupun compensation yang kita akan dapat ataupun payment yang kita akan dapat bergantung kepada faktor dalaman yang kita boleh kontrol dan kawal dan tambah. Okay. So therefore, bagus. Malam ni kita cover apa contoh-contoh faktor luaran. Okay, so malam ni saya akan share dalam 5 je dulu. Berapa? 5 dulu. Okay, siapa nak tahu tulis itu? Nak tahu? Okay, siapa yang nak tahu? Tulis itu nak tahu. Okay, faktor luaran. So kita jangan banyak komen, kita jangan boleh, kita cuma ready dan bersedia. So dan bila kita dah ready dengan bersedia dengan maklumat ini, dan kita tak mudah frustrated. Kita tak mudah orang kata banyak komplain dan sebagainya.
kita lebih apa dah? Kita akan ready, kita akan alert dan kita akan standby pada benda-benda yang faktor luaran yang dalam bukan kawalan kita. Okey, tulis situ. Siapa nak? Okey, guys. Okey, yang pertama. Faktor luaran ya, yang akan mempengaruhi gaji kita. Yang turun naik ni, yang tak tentu arah ni, yang kita tak ada kawalan onnya. Betul? So, jangan banyak komplain. Kenapa? Ready, alert, standby. Faham tak? Itu je. Ready, alert, standby. Tulis kat situ. Bila faktor luaran, you tak boleh control. Ready, alert, standby. Apa dah? On that part. Okay, good. Bagus. Yang pertama. Okay, faktor yang di luar kawalan kita, sebagai individu, SHO, orang yang kompeten, dan saya juga sebagai individu yang terlibat dalam safety ni sebagai seorang profesional, adalah yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor apa? Ekonomi. Yes. Dan kita kena faham, ekonomi sesebuah negara itu juga bergantung kepada banyak faktor lain. So therefore, faktor ekonomi sesuatu negara, faktor ekonomi sesuatu orang kata negara, negeri ataupun faktor ekonomi sesuatu orang kata negara juga tidak boleh dikawal oleh kita. So therefore, apa kita nak buat? 3 tadi tu. So pertama sekali apa? Faktor ekonomi. So jangan banyak komplain, banyak buang tenaga untuk itu. Nanti kita akan share apa yang kita patut buat, especially dalam keadaan sekarang ni. Okay, good. Yang kedua, apa faktor luaran yang anda tidak boleh kawal? Kedua adalah faktor apa dah? Politik. Sama juga. Kadang-kadang kita bersengal kepala tentang politik ni. Kita bersengal kepala berdebate tentang politik dan sebagainya. Yes, politik penting. Saya tak kata tak penting. Tetapi kita kena faham, kadang-kadang kita bukan dalam kawalan kita juga. Orang kata, oh kita boleh undi ya, situ 5 tahun sekali, 4 tahun sekali. Kalau kita ada tunaikan hak kita boleh. Faham tak? Faktor politik adalah juga di luar kawalan kita. Tetapi kita boleh influence dalam kapasiti yang berbeza nanti bila sampai masa dia. Faham tak? So itu juga akan mempengaruhi pendapat. So yang ketiga, apa ada faktor yang lain? Faktor yang ketiga adalah faktor geografi. Apa dah? Geografi. Tulis kat situ. Bagus. Bagus. Okey, faktor yang ketiga adalah faktor apa? Geografi. Kerana apa? Kedudukan sesuatu negara ataupun maybe kedudukan seseorang pada suatu tempat itu berbeza. Kalau anda berada dekat Malaysia, dengan faktor geografi berbeza. Kerana apa? Kita ada 4 musim dan sebagainya. Kalau anda pergi ke Europe atau anda pergi ke belah north area ataupun south area, betul? So dia akan ada 2 musim. So pendekatan dia juga berbeza, needs juga berbeza. So geographical location juga akan mempengaruhi. Okay? Dan ia ada di luar kawalan kita. Okay, tulis kat situ. Okay, Waalaikumsalam. Siapa dekat situ? Say hello, hi. Okay, good. So terusnya yang keempat, apa dia faktor yang di luar kawalan kita yang kita jangan nak komplain. That's why kita kena apa? Kita kena ready, alert dan standby. Itu kena ada. Faham soalan and but. Okay? Faktor yang keempat, yang penting juga adalah faktor environment ataupun sekitaran. Faktor sekitaran ni tuan-tuan juga mempengaruhi seseorang individu. Faktor sekitaran juga mempengaruhi sesuatu profession. Sesuatu orang kata faktor sekitaran juga mempengaruhi sesuatu tugasan dan juga sesuatu orang kerja itu. So kita kena faham. So that's why faktor environment juga memberi pengaruh besar pada kita sesuatu tugas atau kerja. So that's why. Tetapi environment adalah sesuatu yang kita tidak boleh kawal, sesuatu yang di luar kawalan kita. So kalau di luar kawalan, apa yang kita kena buat? Kita kena ready, kita kena alert dan kita kena standby on that situation. Hey, Waalaikumsalam. Apa khabar? Hey, Cik Zul, apa khabar? Cik Zul, sihat? Alhamdulillah. Okay, tolong share kat kawan-kawan kita juga, Cik Zul. Boleh share juga, Cik Zul, apa yang mempengaruhi gaji diorang ni, yang kadang-kadang diorang tak sedar, betul? Nak komplain banyak aja, betul? Okay, so yang saya share juga adalah perkara-perkara yang diorang kena ready, kena bersedia. Anda semua kena bersedia. So that's why jangan komplain aja. Be ready, be alert dan juga standby dengan that situation. Kenapa? Macam mana saya bagi tahu, apa pun keadaan dalam hidup ni tuan-tuan perempuan adalah umpama roda. Betul? Akan ada masa naik, ada masa turun, akan ada masa kita pertengahan dan sebagainya. So therefore, kita kena sentiasa bersedia untuk memahami apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita. Ingat, apa-apa profession pun akan ada journey. Apa dah tulis itu? Every profession have journey. Setiap profession dekat mana dalam dunia ni ada journey dia. So sama ada daripada journey anda bermula, maybe dia ada 5, ada berapa? Ada 5 elemen. Okay.
So, dalam safety ni, siapa-siapa yang bekerja dalam safety ni, kita akan ada 5 fasa. Berapa fasa? 5 fasa. 5 phase of safety journey. Siapa yang nak tahu lebih lanjut, tulis kat situ. The 5 phase of safety journey. Betul? Apa perjalanan yang kita akan tempuh? Dari mana kita nak pergi? Apa yang akan kita lalui dalam perjalanan tersebut? Okay? So, that's why saya selalu beritahu, bila kita ada maklumat tentang apa yang akan berlaku, bila kita ada maklumat tentang apa perkara yang akan kita lalui, dan kita bina kekuatan yang sepatutnya, kita bawa bekalan kita yang kita ada, dan kita akan lebih bersedia untuk menghadapi apa saja. Betul? Okay. So therefore, salah satu bekalan, orang tanya, Cik Fakrul, apa bekalan yang Cik Fakrul boleh bagi? Okay, so kat sini jangan lupa. Okay, ada yang tanya, Cik Fakrul nak e-book. Okay, saya tak akan beri anda dengan tangan kosong je. Betul? Saya akan berikan anda sesuatu. So therefore, kita tengah buka pendaftaran untuk apa? E-book. Siapa-siapa yang sedia untuk dapatkan free e-book, faham tak? Anda boleh dapatkan kata free e-book untuk 5 pillar ni. Okay, sudah tulis nama anda dekat link yang kita ada tu. So, kita akan bagi anda the free e-book, the 5 pillar of excellent safety. Jadi version 2.0 siapa yang dapat version 1 tu, itu adalah version yang lama. Kita dah upgrade pada version 2.0. Version 2.0 ni lebih update. Version 2.0 ni akan lebih banyak information untuk anda bersedia bagaimana untuk jadi seorang yang cemerlang. Betul? Dalam dunia safety ni. Memang kita akan bermula daripada sesuatu. Kita akan bermula daripada confused. Kita akan bermula daripada keadaan apa yang kita ada sekarang. Tapi adakah kita selesa dengan apa yang kita ada sekarang? Betul? So therefore jangan mula, siapa nak? Okay, betul Cik Zul. Cik Zul kata bersih berani. Okay, bagus. Kenapa Cik Zul? Budak-budak kita ni penakut ke? Okay, good. So this is so dapatkan buku e-book. This one, siapa yang belum dapat, anda boleh dapatkan buku e-book ni. Okay, free e-book. Saya nak tulis nama dekat atas tu, dekat link tu yang kita ada. So anda akan dapat free e-book tu. Okay. Dan jangan lupa juga, siapa-siapa yang ada peluang, insyaAllah pada hari Jumaat ni kita akan ada Zero Cost Safety Program. Kerana salah satu cabaran dalam safety adalah untuk melaksanakan safety program. So therefore kita akan belajar bagaimana untuk melakukan program safety yang lebih ada impact. Kita akan belajar bagaimana untuk membuat program yang lebih baik, yang lebih bagus. Karena kadang-kadang orang safety ni kita komplain, oh Cik Fakrul tak ada bajet lah, oh Cik Fakrul kita ni tak ada, orang kata bos tak bagi duit lah. Betul? Sedangkan banyak safety program yang tak perlu duit pun. Yang perlu adalah idea kau. Yang perlu, yang Cik Zul cakap tadi apa Cik Zul? Berani. Betul? Yang perlu adalah sesuatu kita kena buat berbeza dengan yang lain. Kadang-kadang idea dan ilmu itu lebih penting daripada duit. Kita hanya ingat duit segalanya. Betul? Okay, good. Dan juga insyaAllah siapa-siapa yang join the Zero Cost ni, kita akan beri anda percuma e-book tentang ni, e-book e-book Zero Cost Safety Program. Ini pun e-book juga free. Tentang apa program, lebih dari 100 program safety yang anda boleh buat. Lebih dari 100 program safety yang anda boleh lakukan. Okay, bagus. So that's where kita akan share dan anda akan tahu apa yang perlu kita buat dan apa program-program yang kita boleh buat di tempat kerja kita. Orang dapat. Okay. Okay, bagus. So next, dan saya akan faktorkan. Hari ini saya akan share berapa? About 5 faktor. Berapa? 5 faktor luaran. Siapa yang ada tu tulis kat bawah tadi. Apa dia faktor yang luaran yang bukan ada kawalan kita. Tapi apa yang kita kena buat adalah kita kena ready, kita kena alert, dan kita kena standby. Kenapa? Ready, alert dengan standby. Itu penting. Kenapa? Masalah kita dalam safety adalah bila berlaku turun atau naik sesuatu, berlaku goncangan pada maybe apa saja profession, kita tak bersedia. Kita akan panik. Kita akan rasa kontrak kita akan habis. So that's why saya selalu beri pesan kepada student-student saya. Apa dia? Kerja sebaik mungkin, seolah-olah macam umpama anda nak bekerja 1000 tahun. Tetapi bersedia dalam apa juga cara untuk anda, seolah anda akan hilang kerja anda besok pun. Okay. So saya akan share 5 dulu. Besok kita akan share extra lagi 5 faktor luaran. Apa dia? 5 faktor luaran yang kita tidak ada kawalan. 5 faktor luaran yang kita sendiri tidak ada, orang kata apa, kekuatan untuk kontrol. Apa yang kita kena buat bila ada faktor ini?
yang akan mempengaruhi gaji sesuatu profession, kita kena ready, kita kena sentiasa alert, dan kita kena juga standby. Dan apa yang kita kena standby? Kita kena standby 5 perkara. Okey, tulis kat situ. 5 perkara yang kita perlu standby. Berapa perkara? 5 perkara. Okey, siapa yang nak tahu? Okey, apa 5 perkara? Siapa nak tahu 5 perkara tu, bagi tahu. Okey, waalaikumsalam. Okey, good. So, pertama sekali, yang tadi bagi tahu faktor luaran yang kita tak boleh kontrol. Pertama sekali faktor ekonomi, kedua faktor orang kata politik, faktor geografi, faktor environment, okey, dan juga yang kelima yang paling penting juga adalah juga faktor apa dia? Pasaran. So kita kena faham pasaran akan turun naik macam biasa pun. Pasaran akan sentiasa bergolak dalam apa keadaan sekalipun. Dan pasaran akan sentiasa orang kata dinamik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersedia menghadapi perkara tersebut. Yang paling penting bagaimana persediaan kita untuk menghadapi perkara tersebut. Betul? That's why saya di sini akan share dengan anda persediaan anda. Okay? Pertama, faktor luaran yang kita tak boleh kontrol. So memang benda-benda tu kita tak boleh kontrol. Tapi ada faktor yang kita boleh kontrol. Ada faktor yang kita boleh kawal. Ada faktor yang di dalam lingkup kuasa yang kita ada. So, apa yang kita boleh kontrol? Besok kita akan kongsikan. Okey, apa dia? Apa faktor-faktor yang kita boleh kontrol yang akan membezakan gaji kita dengan orang lain? Yang akan menentukan nilai kita pada masa-masa berbeza. Dan yang paling penting, bila kita memahami faktor tersebut, kita akan sentiasa berlapang dada dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Dan kita lebih bersedia untuk menghadapi perjalanan kita. Betul? Kerana apa? Safety, profession sebagai safety is a journey. Apa dia? Is a journey. Journey daripada point A ke point B. Journey daripada satu taraf yang anda ada sekarang pada satu taraf yang berbeza. Journey daripada masa ke masa bagaimana anda akan naik ataupun turun. Faham saya? Jadi dalam masa journey itu, pertama anda kena tahu cabaran perjalanan itu apa. Keduanya, anda kena tahu juga apa bekalan yang perlu ada. Apa sesuatu perkara yang anda perlu ada untuk menyediakan anda dengan lebih baik menghadapi perjalanan tersebut. Betul? Itu yang perlu ada. Okey. So betul Cik Zul. Orang safety kena ubah diri sendiri dulu. Betul tu Cik Zul. Malam besok kita akan share Cik Zul. Betul? Apa kekuatan dia? Yang kita boleh kontrol. Kita sibuk nak bercerita tentang politik, kita nak sibuk berkata tentang ekonomi, kita sibuk nak kata tentang benda-benda yang bukan kontrol kita. Tetapi kita lupa gaji dan nilai seseorang tu ada perkara yang kita boleh kontrol. Dan malam besok kita akan kongsi. Siapa yang nak beritahu, nak kata, dan jangan lupa share dekat kawan-kawan kita apa faktor yang kita boleh kontrol, yang insya-Allah akan menentukan nilai kita. Kerana macam mana saya bagi tahu, gaji penting, yes. Gaji kita akan dapat kalau kita ada nilai yang sewajarnya. Kerana apa? Majikan bayar atas nilai, atas value. Dan kenapa kadang-kadang nilai itu tinggi atau rendah? Besok kita pelajari benda itu. Betul? Siapa nak tulis itu? Nak. Betul? So kita akan share besok apa faktor yang menentukan gaji yang kita boleh kawal, yang kita boleh kontrol supaya nilai yang kita ada akan lebih baik. Okey, boleh? Okey, so malam besok kita jumpa lagi. So ingat, stay safe, stay healthy and stay excellent. Dan siapa-siapa yang nakkan e-book ni, jangan lupa e-book ni percuma. Tulis kat bawah tu, free e-book untuk anda semua. Write down, nanti kita akan share dan kita akan beri selepas kita punya program IOP. Betul? Untuk siapa-siapa yang nak e-book ni untuk bekalan anda selepas ini. Okay? So, always remember, jaga diri anda, jaga keselamatan keluarga anda, jaga keselamatan orang yang anda tersayang. Stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay? So, jumpa lagi malam besok, lagi best. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, bye. Okay, good.